Baca ayat di bawah ini, kemudian cerakinkan ayat tersebut. Maknanya kita kena pisah jadi ataupun membentuk beberapa ayat tunggal. Itu cerakinkan ayat. Okey, nombor 1, perbuatan vandalisme ini meninggalkan kesan buruk kerana dinding bangunan itu rosak akibat tulisan dan contengan grafiti yang dilakukan oleh kumpulan gangster. Jadi ayat ni ayat apa? Ayat Ayat majmuk. Okey, betul. Ayat majmuk. Ayat majmuk bermaksud terdiri daripada 2 atau lebih ayat tunggal. Sekarang ni kita nak cerakinkan ayat majmuk ni. Jadi kita kena cari kata hubung dahulu. Apakah kata hubung yang ada dalam ayat 1? Dan. Okey, lagi? Kerana. Okey, yang. Okay, sekarang kita dah jumpa kata hubung. Kata hubung dalam ayat ni ada 3 kata hubung. Tu saya ringkas Case tu kata hubung. Okey. Kalau ada 3 kata hubung, maka akan ada 4 ayat tunggal. Case tu maksudnya kata hubung Kalau 2 kata hubung, maka akan ada 3 ayat tunggal. Jadi biasanya macam ni lah. Kalau ada 3 kata hubung, akan lebih 1 ayat tunggal daripada kata hubung tersebut. Daripada bilangan kata hubung tersebut. Contoh, kalau ada 2 kata hubung, akan menjadi 3 ayat tunggal. Lebih 1 daripada bilangan kata hubung tersebut. Jadi kita dah jumpa 3 kata hubung. Jadi berapa bilangan ayat tunggal? 4. Okey, betul. 4 ayat tunggal. Apabila nak membina ayat tunggal tu, pastikan ada subjek dan juga ada predikat. Okey, jadi kita pisahkan. Yang pertama, perbuatan vandalisme ini meninggalkan kesan buruk. Jadi itu ayat tunggal yang pertama. Yang kedua, dinding bangunan itu rosak akibat tulisan grafiti. 2. 3. Dinding bangunan itu rosak akibat contengan grafiti. 3. Yang keempat, perbuatan itu dilakukan oleh kumpulan gangster. 4 ayat tunggal. Macam yang saya cakap tadi, ayat tunggal mesti ada subjek tambah dengan predikat. Okay, ayat 1, subjeknya apa? Perbuatan vandalisme ini. Okey, betul. Perbuatan vandalisme ini. Okey, betul. Ini subjek. Ini. Predikatnya? Meninggalkan kesan buruk. Kena ambil sampai habis. Meninggalkan kesan buruk. Jadi subjek, predikat. Satu lagi, ingatlah. Kalau ada perkataan ini, itu, sini, sana, situ, tersebut. Yang tu kata nama. Kata ganti nama tunjuk. Kena ambil sampai situ. Ini, itu, sana, sini, situ, tersebut. Yang tu kena ambil sampai habis. Subjek bagi ayat yang kedua. Dinding bangunan itu. Okey, betul. Dinding bangunan itu. Ini subjek. Predikat? Predikat. Predikat dia rosak. Rosak akibat tulisan grafiti. Okey, ini predikat. Okey, ayat yang ketiga. Subjek. Nombor 3. Dinding bangunan itu rosak akibat contengan grafiti. Subjek ke sir? Subjek. Dinding bangunan itu. Dinding bangunan itu, okey betul. Predikat? Predikat dia rosak akibat contengan grafiti. Okey, betul. Nombor 4. Sambung lagi. Subjek dia
Perbuatan itu. Predikat Subjek. Predikat. Oleh kumpulan gangster. dilakukan oleh kumpulan gangster tu predikat. Ingat subjek kalau kamu jumpa kita ganti nama tunjuk ini, itu, sini, sana, situ ataupun ada lagi tersebut, kena ambil sampai situ. Contoh macam ni, perbuatan vandalisme ini, ini subjek. Dinding bangunan itu, subjek, ada perkataan itu. Ni pun itu, ni itu. Kena ambil sampai situ. Selepas tu kita palang. Selepas palang akan menjadi predikat. Maknanya predikat selepas dipalangkan. Dan contoh, dilakukan sampailah gangster. Kena ambil semua. Dilakukan oleh kumpulan gangster. Itu predikat. Berdasarkan perbincangan kita tadi, dah boleh jadi dua soalan yang berkaitan ayat majmuk. Satu, kita kena cerakinkan ayat majmuk. Kedua, kita kena gabungkan ayat tunggal. Kalau gabungkan ayat tunggal, maknanya ini ayat tunggal. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, kita kena gabungkan menjadi satu ayat. Okey, itu gabungkan ayat tunggal. Apabila bergabung menjadi satu ayat, ayat itu akan membentuk yang ni dah. Ayat nombor 1 ni. Perbuatan vandalisme ini meninggalkan kesan buruk kerana dinding bangunan itu rosak akibat tulisan dan contekan grafiti yang dilakukan oleh kumpulan gangster. Jadi itu gabungkan ayat. Gabungkan ayat tunggal. Kalau cerakinkan ayat majmuk, maknanya yang nombor 1 ni kita kena pisahkan menjadi ayat tunggal. Beberapa ayat tunggal. Jadi macam ni lah. Membentuk yang bawah ni. 1, 2, 3, 4. Jenis ayat majmuk terbahagi kepada 3 jenis. Jenis yang pertama, ayat majmuk gabungan. Yang kedua, ayat majmuk pancangan. Dan yang ketiga, ayat majmuk campuran. Ada 3 jenis ayat majmuk. Ayat majmuk gabungan, tu saya ringkaskan, ayat majmuk pancangan dan juga ayat majmuk campuran. Ada 3 jenis ayat majmuk. Okey, untuk ayat majmuk pancangan terbahagi kepada 3. 1, pancangan relatif. Kedua, pancangan komplement. Dan yang ketiga, pancangan keterangan. Itu saja untuk pecahan jenis ayat majmuk. Okey, kalau kamu jumpa perkataan dan, lalu, atau, serta, malahan, tetapi, maka, lantas, sambil, perkataan ini akan membentuk ayat majmuk gabungan. Okay. Ayat majmuk pancangan relatif hanya ada satu sahaja kata hubung, iaitu yang. Kalau komplement ada 2, iaitu bahawa, untuk. Untuk keterangan, yang pertama keterangan musabab. Contohnya kerana. Adik menangis kerana lapar. Yang kedua, keterangan akibat. Contoh, jarinya luka sehingga berdarah. Itu contoh ayat keterangan akibat. Jarinya luka sehingga berdarah. Nombor 3, andai kata. Andai kata merupakan keterangan syarat. Contoh, andai kata awak sudi, saya ingin menjadikan awak isteri saya. Yang keempat, keterangan waktu. Contohnya, sejak. Contoh ayat,
Ali telah tinggal bersama-sama datuk dan neneknya sejak kecil. Yang kelima, keterangan pertentangan. Maknanya bertentang daripada ayat 1 dan juga ayat 2. Contoh, walaupun latihan itu berat, Ali tetap gigih menjalaninya. Yang keenam, keterangan harapan. Contohnya, semoga. Contoh ayat, semoga dia selamat pergi dan selamat kembali. Jadi itu harapan. Semoga. Yang ketujuh, keterangan cara. Okey, contoh ayat, Ali menendang bola itu dengan sekuat-kuat hatinya. Ataupun Ali pergi ke sekolah dengan menaiki kereta. Jadi keterangan cara. Okey, nombor 8. Untuk. Okey, untuk boleh jadi komplimen dan juga boleh menjadi keterangan tujuan. Contoh, asrama itu disediakan untuk para pelajar yang tinggal jauh dari sekolah. Jadi itu keterangan tujuan, untuk. Dan yang terakhir sekali, bagai. Okey, bagai merupakan keterangan perbandingan. Kita bandingkan dengan benda lain. Contoh perkataan lain, macam, ibarat, bak, seolah-olah. Yang tu keterangan perbandingan. Okay, kita ambil satu tadi, bagai. Contoh ayat, penduduk kampung Kalut saling bekerjasama bagai aur dengan tebing. Jadi itu keterangan perbandingan. Untuk campuran, ayat majmuk campuran. Okay, maknanya bercampur lah. Sama ada boleh jadi gabungan, campur pancangan, tak kisah sama ada relatif, komplement ataupun keterangan. Tak kisah. Boleh jadi bergabung dua-dua. Ataupun satu lagi, pancangan dengan pancangan. Itu campuran. Ada gabungan tambah dengan pancangan ataupun pancangan tambah dengan pancangan. Okey, contoh saya bagi satu ayat. Pancangan tambah dengan pancangan. Mereka menyedari bahawa sikap malas mereka amat merugikan. Namun, mereka masih tidak mahu berubah. Okay, dalam ayat yang saya baca tadi, ada dua kata hubung, iaitu bahawa dan juga namun. Untuk bahawa merupakan komplimen. Kalau namun, keterangan. Pertentangan, namun. Jadi ada dua. Komplimen, keterangan. Ini pancangan. Jadi ada dua. Pancangan, komplimen, pancangan, keterangan. Yang tu boleh jadi ayat majmuk campuran. Saya bagi satu ayat. Kereta yang berwarna merah itu sangat mahal harganya. Ayat majmuk apa? Cari dulu mana kata hubung. Yang. Mana? Okey, betul. Yang. Okay, yang merupakan kata hubung apa? Relatif. Okey, betul. Relatif. Betul. Relatif. Jadi ayat ni ayat majmuk pancangan relatif. Okey, saya bagi lain. Ali dan Abu ke sekolah. Kata hubung dalam ayat ni apa? Dan. Dan, okey, betul. Jadi dan ni kata hubung apa? Cikgu, dan tu gabungan. Okey, betul. Gabungan. Jadi ayat majmuk gabungan. Sekarang ni cerakinkan ayat ni. Ali ke sekolah. Okey, betul. Yang kedua? Abu ke sekolah. Okey, Abu ke sekolah. Ini cerakinkan ayat.
Kalau dia gabungkan, jadilah ayat yang atas ni tadi. Kalau cerakinkan, jadilah yang bawah ni. Kalau minta jenis ayat majmuk, jadilah yang ni, ayat majmuk gabungan. Okay. Daripada kita duduk melepak, lebih baik kita bersukan. Jenis ayat majmuk apa ni? Cikgu bagi clue, cikgu clue. Mana boleh bagi clue? Cari dulu kata hubung. Lebih baik. Okey, betul. Lebih baik. Lebih baik merupakan kata hubung berpasangan. Lebih baik berpasangan dengan daripada. Lebih baik kita bersukan daripada kita duduk melepak. Daripada kita duduk melepak, lebih baik kita bersukan. Jadi itu kata hubung berpasangan. Lebih baik berpasangan dengan daripada. Ayat ini merupakan ayat majmuk gabungan. Ayat majmuk gabungan yang susunannya menggabungkan dua atau lebih ayat menggunakan kata hubung berpasangan pun boleh menjadi ayat majmuk gabungan. Lebih baik daripada. Cerakinkan ayat majmuk. Lebih baik kita bersukan daripada kita duduk melepak. Salah. Kita duduk melepak. Baik betul. kita bersukan. Salah. Duduk melepak lebih baik bersukan. Macam mana? Duduk melepak lebih baik daripada bersukan. Salah. Bersukan lebih baik daripada duduk melepak. Salah. Ayat tunggal tak boleh ada kata hubung. Tak dapat ke? Tak. Ini je, kita duduk melepak. 1, 2, kita bersukan. Itu je ayat tunggal. Buang je kata hubung. Okey, contoh lain. Ali minum kopi dan Abu makan nasi goreng. Ayat majmuk apa? Ayat majmuk gabungan. Gabungan, okey betul. Ayat majmuk gabungan. Sekarang cerakinkan ayat majmuk ni. Cikgu saya tahu. Okey. Ali minum kopi, Abu Abu makan nasi goreng. Okey, jadi ada satu kata hubung membentuk dua ayat tunggal. Yang pertama tadi betul, Ali minum kopi. Yang kedua, Abu makan nasi goreng. Cuba pasifkan ayat ni. Kopi diminum oleh Ali dan nasi goreng dimakan oleh Abu. Ulang sekali lagi. Kopi diminum oleh Ali dan nasi goreng dimakan oleh Abu. Okey, betul. Kopi diminum oleh Ali dan nasi goreng dimakan oleh Abu. Okey, betul. Okay, contoh saya ubah. Saya minum kopi dan Abu makan nasi goreng. Pasif kan? Cikgu, ni pasif kan? kopi saya minum dan nasi goreng dimakan oleh Ali. Dia Abu. Ulang semula. Kopi saya minum Okey. dan nasi goreng dimakan oleh Abu. Okey, betul. Kami telah mengetahui bahawa Ainul telah berkahwin. Cikgu, Ya. pasif. Ya, pasif kan? Cikgu, Okey. perkahwinan Ainul, okey? telah diketahui oleh kami. Salah. Tak ada perkahwinan dalam ni. Oh, Perkahwinan Ainul telah mengetahui oleh kami. Perkahwinan Ainul telah mengetahui oleh kami. Salah. Ainul telah memberitahu kami bahawa dia telah berkahwin. Ainul pula beritahu. Sedih saya, tak ada. Salah. telah kami diketahui bahawa Ainul telah berkahwin. Salah. Saya. Okey. Perkahwinan Ainul telah diketahui oleh kami. Salah. Cikgu,
dalam ayat tu kena ada bahawa ke? Mesti dah. Bahawa Aina telah berkahwin, telah kami diketahui. Okey. Betul. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ni. Jumpa lagi.